نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد غرباء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوه صبا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran hasana. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khataman nabiyyina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Pertama-tamanya kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada hambanya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab Al-Quran dan tidak menjadi padanya sesuatu yang terpesong, bahkan keadaannya tetap benar lagi lurus untuk memberikan amaran kepada orang-orang yang ingkar dengan azab yang dahsyat daripada sisi Allah Subhanahu wa taala, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh. Sesungguhnya bagi mereka itu balasan yang baik. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup segala nabi. Sayyidina Muhammad juga merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala yang terpilih dan menjadi ikon contoh dalam semua kehidupan kita. Oleh itu, marilah kita mengetahui sedikit sebanyak bagaimana sejarah asal usul sihir yang sentiasa menghantui kita. Hari-hari hidup kita ini diganggu oleh sihir, diganggu oleh santau, oleh jin, orang yang hasad, yang dengki dan sebagainya. Sebelum kita huraikan tentang penawar-penawar ubat-ubat di dalam memantau akan sihir tersebut. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak tahu sedikit sebanyak akan sejarah asal usul sihir.
Apabila kita teliti tentang sejarah awal dan asal-usul sihir, sudah pasti kita akan terbayang di dalam benak fikiran kita tentang sihir pada zaman Nabi Musa alaihissalam, yang menentang tukang-tukang sihir Fir'aun, dan juga di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam yang berhubung dengan jin secara langsung. Walaupun demikian, menurut Mahmud Qasim Al-Humud dalam kitabnya, beliau menyatakan bahawa sejarah dan sumber awal kepada sihir dapat dirujuk kepada dua pendapat ulama. Yang pertama sekali ialah sebagian ulama mengatakan bahawa sihir itu berkembang sejak kewujudan manusia itu sendiri di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu dia sejarah sihir. Ada manusia, sejak itu ada sihir, ya. Kerana sumbernya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana pendapat ini disokong berdasarkan kepada beberapa dalil yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang akan kita terangkan kemudian. Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan bahawa sihir telah wujud sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah kaum Nabi Nuh alaihissalam, mereka telah melemparkan tuduhan bahawa Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang tukang sihir dan juga seorang ahli sihir, di mana pendapat ini juga merujuk kepada dalil seperti mana dinyatakan di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang sihir Harut dan juga Marut. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan dalam Al-Quran ayat yang ke-102, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Itu Al-Baqarah ayat 102. Mereka telah membelakangkan kitab Allah dan mengikut ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu. Akan tetapi puak-puak syaitan itulah yang kafir dengan mengamalkan sihirnya. Karena merekalah yang mengajarkan manusia ilmu sihir, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat, iaitu Harut dan juga Marut, daripada negeri Babil, iaitu negeri Babylon, di negeri Iraq. Di mana ayat ini pula menjelaskan tentang penurunan ilmu sihir, iaitu diketahui bahawa ilmu ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan bersama dengan dua malaikat yang bernama Harut dan Marut, sebagai satu ujian dan membawa fitnah kepada semua makhluk, khususnya kepada manusia. Itu dia pendapat yang pertama, ya. Pendapat yang kedua, sebagian ulama yang lain mengatakan bahawa sihir bukan diturunkan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana sumbernya adalah daripada manusia itu sendiri. Perkara ini kerana untuk menyucikan dan membersihkan diri para malaikat Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara maksiat ataupun perkara-perkara yang mungkar. Bahkan ada pendapat yang menyebutkan bahawa kalimah al-malakaini dalam ayat tadi ialah dibacakan dengan malikin, iaitu berdasarkan kepada bacaan qiraah Al-Hasan Al-Basri dan lain lagi. Malakaini dibaca al-malikin. Walau bagaimanapun, apa yang jelas bahawa sihir adalah ilmu yang telah lama wujud dalam kehidupan manusia, seperti mana yang disebutkan oleh Ibrahim bin Adham, di mana yang mengatakan bahawa ilmu sihir itu sudah terlalu lama, ataupun ilmu kuno yang telah mendampingi manusia sejak awal kemunculan ilmu ini dan telah meninggalkan kesan kepada pelbagai bangsa dan pelbagai kaum.
Oleh yang demikian, dapat dikatakan bahawa sihir telah wujud dalam tamadun awal terdahulu. Seperti di kalangan masyarakat Mesir pada awal kira-kira 3,200 tahun sebelum Masehi. Itu dia lamanya ilmu sihir itu. Di mana sihir di kalangan masyarakat Yunani juga dan masyarakat Rom terawal, iaitu kira-kira 753 tahun sebelum Masehi hinggalah 776 sebelum Masehi. Demikian pula masyarakat Parsi, iaitu kira-kira 539 tahun sebelum Masehi. Demikian juga sihir telah berlegar-legar di dalam masyarakat Arab sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya. Mahmud Qasim Al-Humud berpendapat bahawa tidak ada nas ataupun dalil yang jelas dalam menceritakan perkembangan ilmu sihir dan kelahirannya kecuali melalui ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sebagian daripada para rasul dan nabi yang ditohmah sebagai ahli sihir ataupun melakukan kerja sihir. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-52, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasul illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah keadaan tiap-tiap kaum terhadap rasulnya, samalah seperti keadaan kaumnya wahai Muhammad. Seperti keadaan kaummu juga wahai Muhammad. Tidak ada seorang rasul pun yang datang kepada kaum-kaum yang terdahulu daripada mereka, melainkan mereka berkata dia adalah seorang ahli sihir ataupun rasul itu ialah seorang yang gila. Makna tuduhan sihir kepada rasul memang sejak zaman berzaman. Firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah Asy-Syura ayat 185, qalu innama anta minal musahharin. Mereka menjawab, sesungguhnya engkau ini wahai Syuaib hanyalah salah seorang daripada golongan yang kena sihir. Itu jadi Nabi Syuaib pun dituduh, ya. Dan pelbagai lagi, ya. Walau bagaimanapun berdasarkan nas-nas Al-Quran di atas membuktikan bahawa kesemua umat terdahulu mengetahui serta mengenal dengan dekat tentang sihir ini. Ilmu dan amalan sihir juga turut berkembang dan tersebar di kalangan mereka. Namun kita nak tahu sedikit juga sejarah perbezaan antara sihir, kemudian mukjizat, kemudian karamah, kemudian ma'unah, kemudian istidraj, dan juga perkara-perkara yang bertentangan dengan akal ataupun yang mencari adat. Terdapat perbezaan yang jelas di antara sihir dengan beberapa istilah lain yang juga menunjukkan kepada perkara-perkara yang luar biasa dan mencari adat yang berlaku ke atas manusia. Di antaranya tersebut istilah-istilah seperti mukjizat, luar biasa juga, ya. Karamah, luar biasa juga. Ma'unah, luar biasa juga. Istidraj, ya. Itu dia, kita nak tahu sedikit istilah dulu pada hari ini sebelum kita nak tahu perkembangan sihir seterusnya. Kita tengok yang pertama, sihir. Apa makna sihir? Sihir adalah seperti yang telah dijelaskan sebelum ini, iaitu termasuk perkara yang luar biasa yang berbentuk tipu helah dan selalunya berkait dengan peranan makhluk halus dalam menjayakan kerja-kerja sihir ini. Walaupun demikian, sihir adalah berbeza dengan mukjizat, di mana sihir ialah satu ilmu yang boleh dipelajari oleh sesiapa saja, tetapi mukjizat ialah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya sahaja. Perbezaan yang jelas antara mukjizat dengan sihir dapat dilihat kepada peristiwa Nabi Musa alaihissalam dan juga tukang-tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun, kita tengok mereka menggunakan ular-ular, ya. Tongkat Nabi Musa alaihissalam telah bertukar menjadi ular yang besar dan memakan akan ular hasil perlakuan tukang sihir Fir'aun tersebut.
ular besar yang mengalahkan ular tukang-tukang sihir Firaun tersebut mempunyai hakikat yang sebenarnya, kerana ia adalah mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Jadi nak lawan sihir dengan mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Apabila melihat keadaan demikian, semua tukang sihir itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia nak menunjukkan mereka kalah dengan mukjizat, kalah dengan Al-Quran. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala yang diceritakan balik kepada Nabi Muhammad menerusi Al-Quran, surah Taha ayat 50, ayat 65 hingga 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Mereka berkata, wahai Musa, engkaukah yang akan mencampakkan lebih dahulu ataupun kamilah yang mula-mula mencampak? Nabi Musa menjawab, bahkan kamulah campak dahulu akan sihir-sihir kamu. Tiba-tiba tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka terbayang-bayang kepadanya seolah-olah benda yang berjalan disebabkan sihir mereka. Maka demikian itu menjadikan Nabi Musa merasa takut sedikit dari dalam hatinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, wahai Musa, janganlah engkau takut. Sesungguhnya engkaulah yang tertinggi mengatasi mereka dengan kemenangan. Dan campakkanlah apa yang ada di tangan kamu, wahai Musa. Niscaya ia menelan segala benda-benda sihir itu yang mereka lakukan. Karena sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu adalah tipu daya ahli sihir, sedangkan ahli sihir itu tidak akan beroleh kejayaan di mana saja dia berada. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 117 hingga 122, wa auhayna ila Musa an alqi 'asak فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Dan kami wahyukan kepada Nabi Musa, campakkanlah tongkatmu. Maka tiba-tiba tongkat itu menelan apa-apa yang mereka pura-pura adakan, iaitu dengan sihir mereka. Tongkat Nabi Musa tiba-tiba menjadi ular dan menelan segala ular-ular tukang sihir Firaun. Maka sabitlah kebenaran mukjizat Nabi Musa dan batallah sihir yang mereka telah lakukan. Oleh kerana itulah kalahlah Firaun dan ketua-ketua kaum sihir di situ, dan kembalilah mereka dengan keadaan yang hina, dan kemenangan Nabi Musa menjadikan ahli-ahli sihir itu sendiri merebahkan diri dan mereka sujud sambil berkata, apa kata mereka? Qalu amanna bi rabbil alamin. Kami beriman kepada Tuhan sekalian alam, Rabbi Musa wa Harun, iaitu Tuhan kepada Nabi Musa dan Tuhan kepada Nabi Harun. Akhirnya tukang sihir itu pula salut, dan akhirnya mereka beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita melihat dalam tafsir di mana ayat ini menunjukkan bahawa Fir'aun akhirnya kalah, dan kesemua pengikut-pengikut ataupun majoriti kepada pengikut Fir'aun akan beriman kepada Nabi Musa, dan peristiwa berlaku ketika pertembungan, perdebatan di antara
pengikut Nabi Musa dan pengikut Firaun, di mana suasana ketika itu cukup luar biasa. Apabila Nabi Musa sudah pun menang, maka kesemua tentera-tentera FRU daripada pengikut kepada Firaun ingin menangkap Nabi Musa dan juga menangkap akan orang-orang yang telah beriman kepada Nabi Musa. Namun ketika itu juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bagaimana diberikan mukjizat tongkat yang telah menjadi ular dan telah menelan semua ular-ular kecil tukang sihir itu, sudah pasti sudah menjadi tongkat bali. Mereka telah berancang untuk menangkap Nabi Musa dan juga pengikut-pengikut kepada Nabi Musa. Sedangkan ketika itu berada di tepi dengan Laut Merah di Mesir. Kiri kanan sudah dikepung, depan sudah dikepung, tinggal di belakang adanya laut yang paling curam, yang paling laju airnya adalah Laut Merah. Namun apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, akhirnya mereka yang menyaksikan tentang karamah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, sihir kalah, tukang-tukang sihir beriman. Profesor Dr. Hamka dalam Tafsir Al-Azhar mengatakan ketika itu berlaku cukup luar biasa, 600,000 pengikut Fir'aun itu telah menjadi pengikut Nabi Musa. Ya, akhirnya Nabi Musa juga tidak ada tempat berlari lagi melainkan laut yang terbentang luas. Maka dikatakan kepada Musa, pukul tongkatmu pula ke laut, tiba-tiba di laut akan keluar pula jalan raya. Seumpama jalan tol tetapi tidak perlu bayar, tuan-tuan dan puan-puan. Air yang deras arusnya, bila dipukul tiba-tiba keluar jalan raya. Maka Nabi Musa pun pergi ke jalan raya tersebut dengan pengikutnya 600,000, sampailah ke Padang Tih. Sampailah di situ tuan-tuan dan puan, nak menunjukkan betapa namun diikuti pula oleh Fir'aun dan pengikutnya untuk mengejar Nabi Musa dan orang beriman. Namun Allah Subhanahu wa taala telah mempercepatkan langkah Nabi Musa dan orang beriman dan memendekkan akan langkah Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya. Namun di tengah laut, Fir'aun dan pengikutnya telah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Nabi Musa dan pengikutnya selamat. Itu dia nak menunjukkan bahawa orang yang bukan sihir akhirnya akan tenggelam, dan orang yang mengikut Nabi, mengikut akan karamah mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi insan yang berjaya, yang akan selamat. Inilah contoh bahawa di dunia pun dinampakkan kepada kita bagaimana keselamatan orang mengikut Rasul, mengikut mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul, dan betapa kalahnya sihir yang menunjukkan kelemahannya. Maka sudah pasti kita jangan terlibat dengan sihir. Mudah-mudahan kita akan dapat mengalahkan sihir itu dengan Al-Quran, dengan pembacaan Yasin, dengan surah Al-Kahfi, dengan doa-doa yang diajar oleh Nabi SAW, dan juga dengan surah Al-Falaq dan surah An-Nas, serta Qul Huwallahu Ahad yang sudah kita ceritakan semalam. Esok insya-Allah kita akan sambung apa keistimewaan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul kekasihnya, insya-Allah. Karena ini adalah tajuk ataupun judul yang agak berat, kita tidak perlu panjang, yang penting kita faham. Jadi mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala kuliah ringkas kita pada subuh hari yang berbahagia ini. Dan jangan lupa malam ini malam nisfu Syaban, doa-doa yang perlu dibaca, zikir-zikir dan sebagainya, yang sudah diberikan ceramah sebelum ini ada 5 siri. InsyaAllah malam ini pula kita akan mendengar mutiara-mutiara ilmu daripada Tuan Guru kami Datuk Syekh Haji Muhammad Fuad bin Kamaluddin melalui siaran terus daripada Facebook saya, dan juga tuan-tuan dan puan yang dah mengetahui. Dan juga amat istimewa pada malam ini akan mendapat ijazah sanad untuk amalan-amalan kita, untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikuti terus akan Facebook mula petang ini sampailah malam nanti, yang mudah-mudahan malam yang paling penting nisfu Syaban
yang ditentukan akan orang-orang yang telah diambil ajalnya dan sebagainya, semua ditentukan oleh malaikat pada malam ini. Dan malam ini juga malam dimakbulkan doa, malam diterima segala permintaan kita, diampunkan segala dosa kita, diterima taubat dan dikabulkan segala hajat-hajat kita. Maka amat penting malam ini, jangan lalai tuan-tuan dan puan-puan yang dah berpuasa, kita berpuasa terus, sama-sama kita berdoa, bermunajat, baca Quran. Dan sekarang sudah masuk salat sunat isyraq, jadi sama-samalah kita melakukan salat sunat isyraq. Tepat salat isyraq ini 7.18, cuman menurut tuan guru kami Datuk tuan guru saya Abuya Muhammad Ali Tepiraya, selepas masuk waktu itu lebihkan 8 minit. Makna isyraq 7.18 ini lebihkan 18. Jadi 18.8, 7.26 baru kita solat sunat isyraq. Ini berdasarkan kepada beliau adalah merupakan ahli falak yang terkenal di Indonesia, di Aceh, yang telah dijadikan rujukan membuat kalender-kalender di Aceh dan di Indonesia secara keseluruhannya. Jadi mudah-mudahan kita dapat sedikit ilmu pada pagi ini. Dan jangan lupa kita solat sunat isyraq, dan nanti setengah jam lagi pula ataupun 40 minit kita solat zuhar, barulah kita tolong apa yang patut, buat kerja rumah dan sebagainya. Seterusnya kita sama-sama untuk menambahkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipilih sebagai hamba-Nya, hamba yang soleh. Dan jangan lupa berdoa kepada doktor-doktor yang sedang memberikan rawatan kepada penyakit COVID-19 kita, dan juga kepada jururawat, dan juga kepada mereka-mereka yang terlibat secara langsung dan tidak langsung di dalam menangani wabak COVID ini. Dan juga doa kepada mereka-mereka yang memberikan infak, sedekah, membantu orang-orang yang tidak boleh bekerja sekarang ini, yang kehabisan duit, kehabisan bekalan dan sebagainya. Khususnya daripada masyarakat-masyarakat yang prihatin. Kalau yang pertama dulu telah dimulakan oleh tokoh masyarakat Aceh di sini, ataupun kedai-kedai runcit Aceh yang telah memberikan beras, memberikan segala keperluan kepada mereka-mereka yang tidak bekerja, yang habis bekalan di sekitar Kuala Lumpur dan juga seluruh Malaysia, dan ditambah lagi oleh kerajaan Malaysia, ditambah lagi orang perseorangan, oleh menteri-menteri dan sebagainya, yang dengannya mudah-mudahan akan digantikan akan pertolongan mereka, infak mereka, sedekah mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu diberikan keberkatan dalam kehidupan mereka, insya-Allah. Mudah-mudahan kita pun yang masih belum mengulurkan bantuan, dan kita lihat jiran-jiran kita, pekerja-pekerja kita yang tidak bekerja, sudah pasti kita cubalah, kalau tak full gaji pun, kalau boleh kita tampung akan makan minum mereka ataupun sewa rumah mereka. Mudah-mudahan akan digantikan balik akan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam.